Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidi khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi duha yang berbahagia ini kita dihimpunkan Allah di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Mutiara Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahmatullahi alaih, yang diringkaskan oleh Ustaz Raja Ahmad Mukhlis hafizahullah. Mari kita bacakan hadiah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada mereka. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada muka surat yang ke-41. Kita berada di bawah tajuk, ya. Tajuk besarnya adalah pendakian untuk kita melepasi halangan-halangan, ya, dipanggil sebagai awaiq. Jadi dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala, ada halangan-halangan yang kita perlu faham, yang kita perlu pelajari, yang perlu kita ketahui, supaya dengannya kita dapat tahu bahawa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada hijab-hijab yang perlu dilepasi oleh rohani kita, oleh kalbu kita, untuk menembus hijab tersebut, ya. Halangan-halangan tersebut ya, satu disebut sebagai halangan, berwaspada. Awaiq adalah halangan-halangan yang kita kena berwaspada dengannya, ya, berwaspada supaya ianya tidak menjadi penghalang, sebab ianya datangkan secara sementara untuk menjadi penghalang. Jadi oleh kerana ianya sementara, maka kita kena berwaspada, perlu berhati-hati, perlu meniti jalan di dunia ini dengan penuh dengan kecermatan dan penuh dengan kehati-hatian, ya, untuk mendepani halangan-halangan tersebut. Itu sebagai awaiq, ya. Adapun nanti pendakian yang lain, Imam Ghazali akan sebutkan suatu yang disebut sebagai rintangan
rintangan. Pendakian rintangan itu nanti pendakian yang keempat, ya. Pendakian yang keempat adalah rintangan. Rintangan ini apa beza dengan halangan? Ya. Halangan ada yang lebih kepada bersifat makhluk, lebih bersifat makhluk, sesuatu yang sementara tadi saya sebut, ya. Lalu kita kena berwaspada dengan halangan-halangan tersebut, yakni jangan sampai ianya menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nanti pendakian yang berikutnya, pendakian rohani yang berikutnya, yang keempat dipanggil sebagai rintangan-rintangan, ya. Rintangan-rintangan ini minta maaf, ya. Minta maaf, saya terbalik tadi. Halangan-halangan adalah bersifat tetap, manakala rintangan adalah perbezaan halangan-halangan dan rintangan-rintangan. Ianya dua perkara berbeza dan dibincangkan dalam dua bab yang berbeza, ya. Halangan-halangan pada pendakian ketiga dan yang berikutnya pendakian keempat adalah rintangan dan rintangan. Apakah bezanya? Halangan-halangan adalah sesuatu halangan yang bersifat tetap, yang memang kita kena harungi perkara tersebut, ya. Perlu harungi, bersifat tetap. Dan yang pendakian keempat adalah rintangan-rintangan adalah bersifat sementara, kadang-kala ada dan kadang-kala menghilang. Yang ini yang pun kita perlu berwaspada dan kita perlu berhati-hati dengannya. Baik, sekarang kita sambung pada muka surat 41. Dan dalam pendakian ketiga ini, halangan-halangan, ada yang nak tengok kitab, ya. Ini adalah kitabnya, Mutiara Minhajul Abidin, cetakan Galeri Ilmu. Saya rasa boleh dapatkan di Shopee, ya. Saya rasa boleh dapatkan di Shopee, ya. Ini Galeri Ilmu, ya. Mutiara Minhajul Abidin. Okey. Saya kira boleh dapatkan di Shopee, insya-Allah. Baik, kita masih membincangkan dalam pendakian ketiga ini halangan yang pertama, sebab semua sekali Imam Ghazali menyenaraikan ada 4 halangan, ya. 4 halangan. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan dan yang keempat nafsu, ya. Dan kita berbincang di dalam halangan dunia. Dan kita pertengahan, kita berada dalam pertengahannya. Kita lihat muka surat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang yang tidak berkehendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak menginginkan untuk melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa, ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan penawar untuk mengatasi ini adalah dengan bersifat zuhud, ya, dengan hati yang berpaling daripada kecintaan kepada dunia, ya. Itu adalah ubat untuk mengubati, untuk itu adalah apa? Itu adalah cara untuk melepasi halangan yang pertama ini, halangan dunia. Sebab kita hidup di atas dunia. Ini buku lain, ya, dengan Kimia Kebahagiaan, ya. Kimia Kebahagiaan adalah buku kitab Imam Ghazali yang lain, ya. Ini adalah Minhajul Abidin yang dikatakan kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi seorang ulama tu, bila kita ketahui ketokohan ilmunya hebat, karyanya ataupun tulisan terakhir itu ada sesuatu yang signifikan, sesuatu yang penting. Kenapa? Kerana ianya kemuncak kepada perjalanan ilmu. Kerana orang yang berilmu ni semakin lama dia semakin matang dengan ilmunya. Semakin berilmu, semakin mendalam ilmunya, semakin matang. Jadi lebih-lebih tokoh tasawuf seperti Imam Ghazali, penulisan yang terakhir itu
Ianya seumpama pergulungan kepada seluruh ilmu yang dia nak bawa. Kan? Bayangkan ilmu Imam Ghazali ni dengan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulisnya, dengan kitab Bidayatul Hidayah, dengan Ayyuhal Murid, dengan Qawaidul Aqaid, dengan Tahafud Falasifah Al-Munqidh Minad Dalal, dan juga Faisalat Tafriqah, dan berbagai lagi karya-karya yang hebat Imam Ghazali. Dan yang terakhir adalah ini kitab Minhajul Abidin. Jadi dia umpama pergulungan kepada ilmunya itu dikompakkan, dikompreskan. Inilah maksudnya, inilah kesimpulan yang dia ingin curahkan setelah berpuluh tahun bergelumang dengan ilmu, menceburkan diri dalam bidang keilmuan, dalam bidang kesufian. Seolah-olahnya Imam Ghazali kata ni Minhajul Abidin ni, bacalah. Inilah kesimpulan ilmuku kesemuanya. Begitu. Ya. Baik. Kita mengatakan tadi bahawa zuhud, untuk kita mengusahakan memiliki sifat hati yang zuhud adalah perisai yang paling utama untuk kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, zuhud adalah sifat hati yang mana hati itu tidak menaruh minat kepada dunia. Zuhud adalah sesuatu suasana hati yang mana dunia tidak menjadi matlamatnya. Ya. Zuhud adalah suasana hati seseorang yang dunia itu tidak dijadikan sebagai tujuan hidupnya, tidak dijadikan sebagai kemuncak kehidupannya, tidak dijadikan sebagai kemuncak ilmunya. Dunia mabalaghal ilm, dunia tidak dijadikan sebagai kemuncak ilmunya. Dunia itu tidak dijadikan sebagai asas kerisauan. Dunia tidak orang yang zuhud hatinya, orang yang tidak menjadikan dunia sebagai sumber, dia tidak menjadikan dunia sebagai problemnya yang terbesar. Ya. Seorang yang zuhud hatinya tidak menjadikan dunia itu sebagai suatu yang membimbangkan jiwanya. Kerana apabila hati mengenali bahawa dunia itu adalah sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingin mengambil kepedulian terhadap percintaan dengan dunia. Bahkan dia membenci percintaan dengan dunia. Kerana seringkali percintaan dengan dunia itu menghampakannya. Seringkali ianya mengecewakannya. Apabila terlalu berharap kepada dunia, apabila terlalu banyak bagi expectation terhadap dunia, maka akibat yang diterima adalah kehampaan dan kecewaan. Kerana dia expect kepada sesuatu yang lemah, dia berharap kepada sesuatu yang lemah, dia bersandar kepada sesuatu yang lemah, dia bergantung kepada sesuatu yang daif. Maka hasil kepada itu semua adalah kesedihan, kerisauan, kerunsingan, kebimbangan, ya, gundah gulana, dan tekanan dan pelbagai lagi yang menjadi natijah, menjadi hasil, menjadi akibat terhadap percintaan dengan dunia itu, terhadap pautan jiwa dengan dunia itu, dan tautan hati dengan dunia itu seringkali mengecewakan. Ya. Yang menjadi halangan kepada seseorang yang dalam perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengetahui dunia bukan sesuatu yang menjadi concern kita yang besar. Dunia is not our main concern. Our main concern is Allah actually. Our main concern is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our main concern is akhirah. Bagaimana semua itu berlainan, tetapi boleh kata main concern sebab semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang telah Allah berikan perkara itu sebagai yang paling penting, paling utama. Allah yang letakkan akhirat itu penting untuk kita. Kehidupan dalam surah Duha mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah yang menetapkan bahawa kehidupan akhirat kita adalah lebih penting daripada kehidupan dunia ini. Khairul.
lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Ya. Lebih utama. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa fa'athirul baqa' 'alal fana'. Hendaklah kamu mengutamakan sesuatu yang kekal berbanding binasa. Apa yang kekal adalah sesuatu yang kita bawa pulang ke alam yang abadi. Ya. Apa yang kita dapat kumpulkan dengan amalan kita, bekalan amal soleh kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kekal. Kekalkan akhirat bermakna kita beramal di dunia ini. Kita mengutamakan akhirat bukan bermakna kita meninggalkan amal soleh. Tidak mungkin meninggalkan amal soleh. Kehidupan kita menuju akhirat, mengutamakan akhirat adalah dengan beramal. Kita berada di muka surat 42 sekarang ni. Dan meninggalkan yang dan mengutamakan yang kekal, mengatasi yang binasa. Yang binasa adalah dunia. Dunia ini sifatnya adalah kehancuran, kebinasaan. Ya, walaupun sekarang ni kita nampak ianya wujud, tetapi asalnya itu tiada. Maka dia akan berakhir juga dengan kehancuran, kebinasaan, ketiadaan. Ya. Maka adakah kita ingin mengutamakan sesuatu yang kekal berbanding yang sementara? Kerana yang kekal itulah kehidupan yang hakiki. Sesuatu yang kita hidup dan kita tinggalkan apa yang kita bina di situ, itu bukan kehidupan yang hakiki. Kita dah bina, katakan kita dah kumpul duit banyak-banyak. Kita dah bina rumah besar-besar, walaupun tak ada masalah. Tetapi akhirnya dia akan tinggalkan, maka dia tidak lagi tinggal di dalam rumah tersebut. Dia tidak lagi menikmati duit dia yang dia usahakan. Bermakna dunia ini bukan kehidupannya. Ya. Kerana itu di dalam Quran dan hadis sentiasa mengingatkan bahawa lihat kepada orang-orang sebelum kamu. Mereka yang pernah hidup kaya raya, mereka yang pernah jutawan, mereka yang pernah ada kekuasaan, mereka yang ada pemerintahan, ada pengaruh yang hebat, tanah jajahan yang luas dan besar. Di mana mereka? Al-Quran sentiasa menanyakan kita, di mana mereka? Di mana emas-emas, gelang-gelang emas, mahkota emas mereka? Di mana cincin-cincin emas mereka yang mereka bangga-banggakan dahulu? Di mana rumah-rumah yang tersegam indah yang mereka bangga-banggakan, yang mereka kagum dahulu? Di mana rumah-rumah tersebut? Ya. Allah sentiasa mengingatkan kita. Ya. Dan Rasulullah sentiasa mengingatkan kita bahawa berlalunya orang-orang sebelum kita, termasuk mak ayah kita, tok nenek kita, itu adalah pengajaran buat kita bahawa kita pun tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita juga akan pergi daripada dunia ini. Maka apakah yang menjadi sesuatu yang bersama dengan kita selepas alam dunia ini, itu yang matters. Itulah yang penting untuk kita utamakan. Ya. Dan apa yang kita usahakan di dunia ini daripada amal saleh, dengan infak, sedekah, dengan wakaf, dan itulah yang akan kita dapat bawa ke akhirat nanti. Kekal abadi dalam kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Sebagai contoh, sebagai suatu perumpamaan, sebagai suatu perumpamaan, seseorang yang diberikan 1 juta ringgit di dalam mimpi. Dalam mimpi, dia bermimpi berjumpa orang yang nak bagi dia 1 juta ringgit. Nak serahkan pada dia 1 juta ringgit. Baik, kemudian dia tersedar daripada mimpi, dia terbangun. Dalam keadaan yang sedar, ada orang yang nak bagi dia RM1. RM1. Dalam keadaan dia berjaga sedar. Jadi, mana yang dia lebih utamakan? Mana yang dia lebih suka? Mana yang dia lebih happy? 1 juta ringgit yang dia dapat dalam mimpi, ataupun RM1 yang dia dapat dalam keadaan berjaga? Agak-agak mana satu yang dia utamakan kepentingannya? Mana satu yang dia anggap ini adalah sesuatu yang real? Satu yang lebih menggembirakan dia? RM1 ataupun 1 juta ringgit? Ya, maka sudah pasti jawapannya adalah
RM1. Walaupun RM1 di luar mimpi adalah lebih berharga daripada RM1 juta yang di dalam mimpi. Kerana RM1 juta yang berada dalam mimpi, walaupun ianya berganda sekalipun, 10 juta, 100 juta, ianya tetap sesuatu yang haba'an mansura. Sesuatu yang debu-debu yang tidak ada hakikatnya. Yang hancur, yang binasa di alam mimpi. Ya. Tapi RM1 yang kita dapat dalam alam jaga dia kan dalam alam yang nyata, dan kita dapat manfaatkan RM1 tadi. Walaupun RM1, at least kita dapat beli gula-gula Hex. Ya. Tapi kalau 1 juta, 10 juta ringgit dalam mimpi pun kita dapat boleh buat apa? Lepas kita tersedar daripada mimpi tersebut, mana 10 juta tu pergi? Mana perginya berjuta-juta yang kita dapat dalam alam mimpi? Kita nak beli satu biji gula-gula pun kita tak dapat dengan apa yang kita dapat dalam mimpi tu. Ya. Maka demikianlah kehidupan kita di atas dunia ini adalah sebenarnya seolah-olah kita dalam keadaan mimpi yang terlena, dalam tidur, dalam terlena dengan mimpi. Ya. Bila kita akan bangun daripada mimpi ini apabila malaikat maut rentap nyawa daripada jasad kita. Ya. Apabila roh bercerai daripada badan kita, pada ketika itu adalah keterjagaan daripada tidur, daripada mimpi dunia ini. Ketika itu barulah dia akan terlintas segalanya apa yang dia lalui. Kehidupan di dunia ini rupanya hanya ibarat mimpi saja. Sebab kehidupan yang hakiki bermula ketika malam yang pertama dia di alam barzakh. Alam pertama, di dalam kubur itu adalah permulaan daripada alamnya hayat yang hakiki. Lalu apa yang dilalui di alam dunia adalah ibarat mimpi. Kerana sesuatu yang dia dah tak boleh nak balik semula ke alam dunia, dia tak boleh nak corner balik, tak boleh nak U-turn, tak boleh nak return. Ya. Dia tak ada, sekali kita embark di alam barzakh, there is no U-turn and there is no return ticket. It's one way ticket. The moment kita masuk di alam barzakh, segala apa yang kita lalui di dunia ini, yang ada orang dalam mimpi dunia ini nampak dia pakai BMW, ada orang nampak dia pakai Velfire, ada nampak dalam mimpinya itu dia pakai Alphard, ada yang pakai Proton, ada yang pakai Kancil, ada yang pakai Viva, ada yang pakai Merc, ada yang pakai Volvo, ya. Ada yang pakai Ferrari, ada yang nampak diri dia memegang pangkat yang besar dalam mimpinya itu. Ada dalam mimpinya itu dia nampak dia adalah kuli. Ada orang nampak dia majikan, ada orang nampak dia pekerja bawahan. Ya. Ada dalam mimpinya itu dia nampak dia duduk dalam rumah banglo, ada yang lain dalam mimpinya itu dia nampak dia duduk dalam istana, duduk dalam mahligai. Ya, ada yang nampak dia duduk dalam rumah semedi, ada yang nampak dia rumah di atas tanah lot. Ada dalam mimpinya dia nampak dia duduk di rumah pangsa. Ada yang nampak diri dia di rumah apartmen, ada yang nampak di rumah teres, ada nampak dirinya berbagai-bagai, berbeza-beza manusia, berbagai mimpinya. Ya. Ada nampak dia duduk di kondo. Ya. Ada hanya duduk di pangsapuri yang kecil. Ya. Ada yang nampak dia duduk rumah tepi paya dalam hutan, rumah kayu. Ya. Jadi pelbagai mimpi ini diakhiri dengan kejutan ketika malaikat maut tarik nyawa daripada jasad kita. Segalanya akan tersedar. Dikatakan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan an-nasu niyam idza matu intabahu. Seluruh manusia ini di dunia ini adalah ibarat seperti orang yang sedang tidur. Yang mana dalam tidur tu dia nampak bermacam-macam mimpi
yang dia nampak pada diri dia. Bila dia akan terjaga daripada mimpi ini, idza matu intabahu. Apabila malaikat Israel datang dan menarik roh daripada badan dia, terpisah antara nyawa dengan jasad, intabahu. Pada ketika itu barulah dia tersedar daripada mimpi. Barulah dia terjaga daripada ulitan mimpi yang begitu lena sekali dalam tidurnya. Ya, subhanallah. Bila kita kata mimpi, bukan bermakna alam ni alam yang tidak ada signifikan langsung, alam yang tidak ada realiti langsung. Tidak, dia ada kenyataannya, tetapi kenyataan alam dunia ini nak banding dengan alam akhirat, alam dunia adalah ibarat mimpi. Kerana alam akhirat itu adalah alam yang benar-benar real. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dalam Quran mengatakan hayawan dalam bahasa Arab adalah perkataan hayat. Ini adalah isim mubalaghah ataupun isim musyabbahah yang menunjukkan kepada sesuatu yang sangat-sangat ekstrim. Hayat maksudnya suatu hayat yang betul-betul hakiki. Suatu yang menunjukkan makna exaggeration di situ. Mubalaghah. Hayat yang sebenar-benar kamu adalah kampung akhirat kamu. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kamu mengetahui dan menyedarinya. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain melainkan hanyalah la'ibun, permainan, game. Wa lahun, hiburan. Hanya hiburan. Sesuatu yang bersifat hiburan dan permainan, benda itu bukan real. Sesuatu yang kita main-main, kita ada main game katakan, permainan game. Kadang dalam game tu kita mengembara, masuk hutan, keluar hutan, masuk. Kadang ada orang ada senapan, dia tembak dan sebagainya dalam game tersebut. Terasa dia macam kehidupan dia macam dalam game tersebut. Itu game. Tapi game tetap game. Permainan tetap permainan. Dan hiburan ni macam sebagai contohlah, sekarang ni kita ada taman permainan, kita ada taman game, kedai game, macam-macam, itu permainan. Kemudian kita ada taman hiburan. Hiburan ni tempat orang berhibur-hibur. Kadang-kadang ada kelab malam. Jadi hiburan yang ada dalam tu hanyalah kan sesuatu yang bukan real. Kehidupan real dia bukan dalam kelab malam. Kehidupan dia yang sebenar adalah luar kelab malam, di rumah dia, di alam nyata dunia. Di dalam tu yang dia minum dengan perempuan, itu hiburan yang melalaikan. Hiburan itu sesuatu yang bukan kehidupan dia yang sebenar patutnya. Sesuatu yang dia nak berhibur, dia datang situ, bukan dia nak duduk selama-lamanya dalam kelab malam. Sebab itu bukan tempat dia. Tempat dia di luar kelab malam. Contohnya taman hiburan seperti Sunway Lagoon, katakan Sunway Lagoon ataupun Legoland. Itu theme park, taman hiburan, taman tema hiburan, taman tema hiburan ataupun taman tema permainan. Jadi istana yang ada dalam Disneyland ataupun Legoland, istana Mahligai yang dalam tu, itu bukan real. Anak-anak menyangka dia real. Sampai dia tak nak balik kadang. Bila nak bawa balik, keluar. Nanti dia menjerit, dia menangis. Sebab dia menyangka bahawa kehidupan dia yang real tu adalah yang dalam tempat permainan, tempat hiburan tadi. Sebab dia nampak ada istana, dia nampak ada sebagainya. Maka demikian kehidupan manusia. Kehidupan manusia di dunia ini, Allah yang menciptakannya memberitahu bahawa ia hanya sebagai game, permainan, dan ia adalah hiburan, dan tempat kamu yang hakiki adalah akhirat. Maka di dalam ayat Quran tadi mengatakan negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berkehendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi ini. Maksudnya orang yang diberikan keutamaan, diberikan ketinggian dan kemuliaan oleh Allah SWT di negeri akhirat itu adalah orang yang hatinya di dunia ini tidak menginginkan
uluwan, sesuatu yang berbangga-bangga, sesuatu ketinggian yang menyombongkan dia. Di dunia ini dia tidak berkehendak sesuatu untuk sebagai kesombongan, sebagai sesuatu yang dia nak bermegah-megah, sesuatu yang dia nak gahkan. Demikian. Wala fasada, dan yang tidak mengingini kerosakan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang seperti ini di akhirat Allah SWT mengistimewakan mereka berbanding manusia yang lain. Ya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, maka apa yang sangat penting dalam bab zuhud ini adalah peringkat meninggalkan keinginan dan kehendak terhadap keduniaan itu. Justru ia adalah yang paling sukar. Namun dengan usaha melakukan dua perkara tersebut, iaitu meninggalkan mengejar dunia berlebih-lebihan dan membelanjakan dan membahagikan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah jalan menuju zuhud hati tersebut. Ya. Untuk mendapatkan kezuhudan ini, maka hati itu sendiri pertama tidak membenci kepada dunia dan tidak mengingini, hatinya itu tidak mengingini dunia. Apa maksud tidak mengingini dunia? Tidak berharap kepada dunia. Ini bukan bermakna seorang itu terus tinggalkan rumah dia, duduk dalam gua, ya, terus jual kereta dia, pakai basikal sahaja. Ya, itu bukan maksud zuhud di sini. Ya. Melainkan kalau seseorang itu benar-benar ingin melakukan dan dia tidak berharap kepada makhluk, ya, dia tidak menyusahkan sesiapa, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah di situ. Kalau perkara itu lebih memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi itu bukanlah makna berpaling daripada dunia. Itu bukanlah makna sebenar daripada hati yang benci kepada dunia. Ya. Hati yang benci kepada dunia. Orang yang di mana posisi yang Allah SWT letakkan dia dalam dunia, selagi mana dia mencari dunia itu dengan cara yang halal, dengan syariat yang benar, dalam keadaan dia tidak mengabaikan hal-hal yang wajib ke atas dia di atas dunia ini, seperti menuntut ilmu. Dia tidak mengabaikan hak-hak isteri dia yang dia kena tunaikan, hak-hak anak dia yang dia kena tunaikan, hak ibu bapa dia yang dia kena tunaikan, ya, hak adik-beradik dia yang dia kena tunaikan, dan orang yang sekelilingnya. Ya. Maka tanpa mengabaikan hak-hak tersebut, ya, maka seseorang itu silakan dia nak zuhud di dunia ini. Ya. Motivasi untuk menguatkan usaha bagi meninggalkan mengejar keduniaan dan usaha membahagi-bahagikan harta ke jalan Allah Ta'ala adalah dengan mengenang hakikat kecelaan duniawi. Jadi orang yang hatinya telah terpikat dengan cinta dunia, dia boleh jadi dipermudahkan urusan rezekinya, dilimpahkan rezekinya dengan begitu banyak. Tetapi apabila datang infak, waktu untuk dia menginfakkan hartanya, untuk dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia merasa keberatan. Ya, bila ada orang minta sedekah daripada dia, ada orang minta infak daripada dia, dia merasa sangat berat untuk nak menolong, padahal hartanya banyak. Ya, ini adalah tanda orang yang cinta dunia. Ya, orang yang cinta dunia. Kadang-kadang seseorang itu bila dah terkena cinta dunia, walaupun hartanya itu banyak sekalipun, yang makan tak habis sampai ke cucu cicit, dia tetap susah nak keluarkan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia merasakan ini harta dia. Ya, ini aku punya. Padahal harta itu tidak akan dia bawa sekali masuk ke dalam kubur. Bayangkan 1 sen daripada duit dia, 1 sen pun tak masuk sekali dalam kubur. Sebab tu kita dikafankan nanti di dalam kubur tak ada poket. Ya. Kain kapan kita tu tak disiapkan dengan poket. Sebab memang 1 sen pun tak bawa masuk dalam poket kita. Kan? Satu skru daripada kereta kita pun kita tak bawa. Besar macam mana pun kereta kita, 1 skru pun kita tak bawa masuk dalam kubur. Besar macam mana pun rumah kita, satu paku pun kita tak bawa masuk dalam kubur. Habis ditinggalkan. Ya. Dunia ini semakin banyak yang dikumpul, semakin banyak yang akan ditinggalkan. Betul? Semakin banyak yang dikumpul, Allahu Akbar, semakin banyaklah yang ditinggalkan. Ya. Sebab tu sakaratul maut untuk orang yang cinta dunia ni adalah lebih berat, lebih ketat, lebih perit, lebih pedih.
Kenapa? Kerana nak meninggalkan sesuatu yang dicintainya. Jadi roh tadi itu dah terbiasa sebati dengan kecintaan pada dunia. Tak kala dia nak berlepas daripada jasadnya, menjadikan sakaratul maut dia menjadi lebih pedih. Ya. Penuh dengan kesakitan. Kenapa? Kena nak berpisah dengan kekasih hatinya, iaitu dunia. Dan semakin banyak duit dia, semakin banyaklah yang dia kena tinggalkan. Semakin banyak, semakin berat dia nak tinggalkan dunia ni. Padahal kematian itu adalah penghubung antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu perkara yang sangat ditakuti oleh orang kaya adalah mati. Kebanyakan orang kaya, sesuatu yang paling ditakutinya adalah mati. Sebab apa? Dia melihat mati itu memisahkan dia dengan apa yang dikumpulkan selama ni. Dan sesuatu yang dia pun tak sure apa yang berlaku di alam sana. Sebab dia tak dapat bawa. Kalau dia ada trilion USD pun, dia tak dapat bawa 1 sen pun. Jadi dia tak tahu apa nasib dia kat sana. Dan selagi mana dia tengok diri dia di dunia, dia nampak dia masih dapat manfaatkan harta dia. Ya. Dia dapat gunakan harta dia, dia dapat enjoy dengan harta dia. Maka dia menjadikan kematian itu suatu permusuhan. Padahal dia mengetahui bahawa dia tidak akan dapat lari daripada kematian. Dia tahu dia tidak akan dapat berpisah. Sesuatu yang dia benci iaitu kematian, sesuatu yang dia tak dapat lari daripadanya. Ya. Tak nak dia kena hadap. Jadi alangkah baiknya jika seseorang itu yang mengetahui bahawa dia tak dapat lari daripada kematian dan semua orang pasti menghadapnya, maka melakukan suatu usaha yang berpatutan dengan hakikat kematian akan datang. Ianya adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sesuatu yang diutamakan sepatutnya. Mengutamakan sesuatu yang memang kita akan hadapi. Ianya lebih selamat untuk kita, lebih sejahtera. Kadang-kadang di dunia ini ada orang yang play safe kan. Apa yang dia buat semua, dia tak suka main dengan api. I don't like to play with fire. I just play safe. Jadi tindak tanduk di dunia ni, dia banyak play safe, baguslah kan, bagus kan, dalam dia buat dealing, dalam dia buat transaction, dalam dia buat business, apa sahaja, dia play safe. Dalam perhubungan dia sesama manusia pun dia play safe kan. Satu sudut bagus ya. Tapi bila tang akhirat, dia tak nak play safe kan. Padahal api di akhirat itu adalah lebih bergejolak lagi dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepatutnya merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ancaman azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam api nerakanya. Ya. Jadi seseorang yang benar-benar jujur di dalam tidak mahu berapi dan dia mahu memilih jalan selamat, maka jalan yang paling selamat adalah jalan apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah sangat mengingatkan kepada orang-orang yang kedekut, orang yang bakhil dengan hartanya. Harta itu akan bertukar menjadi ular di akhirat nanti. Yang mempunyai bisa yang sangat pedih, yang akan mematuknya. Yang mana satu titis daripada bisa ular, daripada harta dia itu, yang akan bertukar nanti di hari akhirat. Jika satu titis bisa itu jatuh di dunia ini, satu rumput, satu daun pun tidak akan tumbuh di atas permukaan bumi ini. Seluruh glob permukaan bumi, kerana sangat bisanya satu titis daripada ular tadi, yang akan bertukar daripada harta seseorang yang bakhil, yang kedekut. Ya, seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Semakin banyak yang dikumpul, semakin banyak yang ditinggalkan. Ya. Kalau dia kumpul RM10,000, bila saat dia mati, yang ditinggalkan RM10,000. Dia kumpul 1 trilion. 1 trilion USD. 1 trilion yang ditinggalkan. Maka semakin banyak yang dia kumpul, semakin banyak yang ditinggalkan.
Dunia ini semakin kita kejar, semakin dia menjauhi. Dunia ni semakin kita bersibuk-sibuk dengan dia, semakin sebenarnya kita nak tinggalkan dia. Itu maksudnya. Dunia ni semakin kita usaha nampak macam dia datang, tapi sebenarnya setiap saat yang berlalu kita sedang menghampiri maut. Bermakna setiap kali kita kejar dunia, kita sebenarnya menjauhi dia. Ya. Ini memang fakta, ini suatu kebenaran, ya, suatu seseorang itu tidak perlu mencari dunia dan sebagainya, tidak, tetapi bagaimana seseorang itu meletakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya. Carilah rezeki, tetapi jangan mengabaikan apa yang dia patut tunaikan di atas dunia ini, apa yang patut diutamakan dunia ini. Jangan kesibukan dia dengan dunia, akhirnya dia tenggelam, hanyut, lemas dalam dunia. Akhirnya dia karam dalam dunia. Akhirnya dia terbuai di dalam dunia. Lalu dia terus menjadi orang yang lemah. Kerana apa? Kerana ditipu daya dengan dunia, terpedaya dengan dunia. Lalu penyakit wahan terjangkit dalam jiwanya. Penyakit wahan adalah penyakit cinta dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut umat Islam akan lemah bukan kerana kuantiti mereka sedikit, cinta dunia yang melekat dalam jiwa mereka, yang disebut sebagai al-wahan. Ya. Baik. Muka surat 43. Hukum zuhud. Zuhud pada halal yang haram. Zuhud pada halal yang haram. Adapun zuhud pada yang haram, hukumnya wajib. Sedangkan zuhud pada yang halal, hukumnya sunnat. Seperti menjaga diri daripada berlebih-lebihan dengan perkara yang halal, kerana ia akan membuatkan jiwa tamak dan cinta kepada dunia. Ada sesuatu yang, walaupun kita kata mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, ya, sesuatu yang halal itu tidak semestinya kita kena bekerja-kerja, berlumba-lumba, menghabiskan segenap tenaga, segenap masa kita, segenap idea, segenap fikiran, fokus, kerisauan kita kepadanya. Tidak. Ada orang menjadikan saya cari halal, harta yang halal, saya cari dunia yang halal. Itu suatu fakta yang betul, kena cari yang halal. Tetapi apa yang dia silap adalah salah faham dia, bahawa dia merasakan bahawa oleh kerana perkara itu adalah halal, maka tidak mengapa kalau dia menghabiskan masanya yang banyak dengan mencari yang halal tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan, walaupun beliau boleh banyak dapat perkara yang halal, tetapi Rasulullah SAW lebih memilih jalan kesederhanaan. Memilih jalan yang sederhana. Ya, kerana perkara yang halal tak semestinya kita kena kaut semuanya. Ya, kita kena habiskan masa yang begitu banyak, tenaga yang begitu banyak kepadanya. Ya. Antara contohnya bab makan. Makan ni pun bab dunia. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, tapi saya nak ambil bab makan Rasulullah SAW. Rasulullah dalam keadaan beliau boleh makan banyak pun, kalau ada makanan yang banyak, Rasulullah tetap memilih kesederhanaan. Ya. Baginda tetap memilih kesederhanaan di dalam makan. Dalam Syama'il Tirmizi menyatakan bahawa Rasulullah tidak pernah makan 2 meals setiap dalam satu hari yang dalam kedua-duanya itu ada daging. Kalau satu meal dah ada daging, yang lain pasti Rasulullah dah tak makan daging. Rasulullah setiap hari hanya makan sekali sahaja yang ada daging. Biasanya, basically Rasulullah makan 2 kali sehari, pagi dan petang, ataupun pagi dan malam. Ya. Dan di antara 2 ni, Rasulullah akan hanya pilih satu sahaja yang makan daging. Kalau ada daging lah. Kalau tak ada daging, dua-dua pun tak ada daging. Tapi kalau ada daging, Rasulullah akan pilih baginda nak makan pagi ataupun pagi belah malam daging. Kalau waktu ada daging. Ya. Kalau baginda dah makan pagi daging waktu pagi, malam makan malam Rasulullah takkan makan daging, walaupun daging ada pada waktu malam. Maksudnya benda tu halal, daging tu halal, tapi Rasulullah memang memilih kesederhanaan yang begitu. Ya. Dan akhirnya orang yang tidak terlalu bekerja dan tidak terlalu obses dengan perkara yang halal, ini adalah untuk kebaikan dirinya juga.
Kan? Contohnya, bab makan juga. Rasulullah SAW meninggalkan untuk makan terlalu kenyang. Sampai terlalu kenyang. Rasulullah mengajarkan yang dalam diri kita ni ada bahagian untuk makan, bahagian untuk air, bahagian untuk udara. Jadi jangan sumbat semua sekali untuk makanan. Mana nanti bahagian untuk udara, mana bahagian untuk air. Ya. Jadi Rasulullah SAW, baginda akan berhenti sebelum kenyang. Baginda berhenti sebelum kenyang. Walaupun makan kenyang tu tetapkan boleh kan, perkara yang halal, makanan yang halal. Tetapi kita perlu faham bagaimana berinteraksi dengan perkara yang halal. Ramai orang salah faham, asalkan dia halal, boleh kaut semuanya. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Ya. Contoh zaman sekarang, ada kalau seseorang itu dia mengatakan saya berhempas pulas kan, walaupun saya gunakan segenap masa saya yang banyak, tenaga saya yang banyak, tapi apa yang saya cari itu benda halal kan, ibadah dia kata. Kita tidak menafikan sesuatu yang mencari halal itu adalah suatu ibadah, suatu jihad, tidak dinafikan. Tapi berlebih-lebihan membahagi masa untuk perkara tersebut, lalu pastilah perkara itu akan menyebabkan peruntukan masa dia untuk bina rohani dia, bina agama dia, ya, adalah akan menjadi sedikit. Ya, akan menjadi sedikit. Walaupun kita kata mencari rezeki itu ibadah, tapi jangan lupa ibadah yang lebih tinggi daripada itu adalah sesuatu yang lebih utama untuk diri kita, iaitu ilmu. Itu rezeki kita yang lebih utama daripada rezeki dunia tadi. Jadi seperti mana kita faham rezeki dunia itu perlu dicari, yang lebih utama daripada itu untuk dicari adalah rezeki rohani kita. Seperti mana kita faham rezeki zahir kita itu, kita perlu berusaha, kita perlu berikhtiar. Yang lebih utama daripada itu lagi untuk kita berusaha dan berikhtiar adalah rezeki rohani kita, rezeki batin kita, rezeki untuk jiwa kita, santapan kalbu kita, makanan untuk hati kita. Ya. Itu adalah lebih utama. Tetapi apa yang berlaku? Dengan ramai orang yang beralasan kan, saya mencari rezeki yang halal. Akibatnya masanya dan fikiran, fokusnya ditumpukan terus kepada situ. Dan kadang-kadang dengan bertahun-tahun dia bergelumang dengan perkara tersebut. Akhirnya perkara yang sepatutnya pergi seiring dalam kehidupan dia, iaitu menambahkan ilmu agama, membaiki jiwa dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala terabai. Membetulkan sikap dia kepada alam, sikap dia kepada makhluk, sikap dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala terabai. Kenapa? Kerana kesibukan dengan dunia menyebabkan dia tidak ada masa untuk bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara yang boleh membangunkan rohani dia, yang dapat membina jiwa dia, yang dapat membina hati dia. Ya. Proses seperti menjaga diri daripada berlebihan dengan perkara yang halal kerana ia membuatkan jiwa tamak dan cinta kepada dunia. Proses zuhud ini dimulakan dengan meninggalkan yang haram, terlebih utama kerana ia adalah zuhud yang ditekankan oleh syarak. Kemudian berusaha meninggalkan berlebih-lebihan pada yang halal kerana ia juga tuntutan syarak di tahap warak. Zuhud yang halal ini selalunya ialah zuhud para wali, di mana mereka hanya mengambil sekadar yang diperlukan sahaja daripada keduniaan. Duniawi yang diharamkan adalah racun yang membunuh. Kalau seorang yang mencari rezeki haram, kan, seorang yang mencari harta daripada yang haram, itu adalah lebih parah lagi. Ya, lebih parah dan padah, menjadi racun untuk dia, kerana merosakkan akhirat dia. Sedangkan duniawi yang dibenarkan, jika berlebihan juga akan merosakkan jiwa kehambaan, lalu menghalang jalan ibadah seorang hamba. Bayangkan, seorang yang berlebih-lebihan mengambil yang halal pun boleh menjadi penghalang, sebab dia termasuk dalam dunia, ya, termasuk dalam konteks dunia yang menjadi penghalang rohani. Ini kan lagi perkara yang haram. Perkara yang halal sahaja boleh jadi penghalang, benda yang haram lebih tebal halangannya. Ya. Zuhud yang digalakkan adalah zuhud dengan tidak berlebihan daripada apa yang diperlukan sehingga tenggelam dalam kenikmatan dan kesenangannya.
lalu tenang dengannya sehingga lupa daripada kehidupan akhirat dan lalai daripada persediaan untuk kembali ke sana. Zuhud ialah penyelesaian terhadap halangan dunia daripada jalan ibadah. Ia juga mengeluarkan hamba daripada kelalaian. Kerana seorang walaupun dia boleh beralasan dia mencari dunia yang halal, tapi kalau dia tak peruntukkan masa dia juga untuk dapatkan bimbingan rohani, duduk dalam majlis-majlis ilmu, dapatkan ilmu, dia tak dapat peruntuk masa sebab dia dah sibuk masa dunia, sebab dia rasa dunia lebih penting untuk dia utamakan. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa yang menguasai hatinya adalah kelalaian. Kerana dunia ini sesuatu yang mudah untuk hati dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesibukan dengan dunia, sebab dunia ini sendiri dia sudah ada dia punya saganya yang hebat kan. Suatu pergolakan yang kental gitu. Bergelumang dengan dunia itu sendiri. Ya. Jadi apabila dunia yang dah bersifat pergolakannya begitu, kalau dia terlalu berkejar-kejar dan berlumba dalam hal tersebut, maka sudah pasti hati itu akan terlekat padanya kelalaian, kealpaan, kelekaan, ghaflah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kelekaan kepada hari akhirat dan kelupaan kepada sesuatu yang dipatut utamakan di dunia ini. Ya. Zuhud ialah berkenaan dengan memahami kesederhanaan dalam hidup. Apa maksud kesederhanaan dalam Islam? Bila kita sebut Rasulullah ini memilih kesederhanaan, dan agama Islam ini mengajar wasatiyah, mengajar kesederhanaan, dan keindahan Islam itu terletak pada kesederhanaan. Apa yang dimaksudkan dengan kesederhanaan itu? Ya. Apa definisi kesederhanaan? Dalam istilah lain, keseimbangan. Ya, keseimbangan. Dalam English dipanggil sebagai balance. Dalam bahasa Arab, sebenarnya dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang memaknai kesederhanaan dan keseimbangan itu. Jadi dalam bahasa Arab ni, istilahnya kita ambil daripada Quran, daripada hadis. Jadi definisi itu yang membentuk apa makna kesederhanaan dalam Islam tu. Yang pertama sekali al-adl, adil, keadilan, adil. Kedua adab. Ketiga akhlak. Keempat hikmah. Keempat-empat ini bergabung membentuk makna kesederhanaan dalam Islam. Ya. Keempat-empat perkara tadi iaitu bersikap adil. Maksud adil ni adil untuk diri sendiri, adil untuk orang lain. Kedua, hikmah. Ya. Melakukan sesuatu dengan hikmah. Dengan kebijaksanaan, dengan insight. Ya. Yang ketiga, adab. Ya. Adab pun adalah suatu sikap zahir dan batin. Cara interaksi itu adab. Akhlak pun begitu. Akhlak juga meliputi zahir dan batin. Dan keempat-empat ini ada satu definisi yang boleh terangkum untuk memaknai keempat-empat perkara tersebut, iaitu meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Maksudnya kita ambil salah satu daripada empat tadi untuk kita fitkan dengan makna meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya, maka ini sesuai. Bahkan semuanya itu berkongsi. Walaupun setiap satunya ada definisi yang berbeza, tetapi pada peringkat pada tahap yang tinggi ianya bersatu. Maknanya iaitu meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya, meletakkan setiap orang pada kedudukannya, meletakkan setiap keadaan pada posisinya yang betul, yang sesuai apa yang dikehendaki dalam agama kita. Itulah makna kesederhanaan. Contohnya, seorang yang makan yang halal, dia makan penuh, makan kenyang, kan? Sampai terseeh perut dia. Ya. Ia tak mengapa kan makan yang halal kan. Nak makan banyak pun mana ada kata haram makan banyak. Tetapi dia tidak bertindak adil pada diri dia. Ya. Dia tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Untuk memenuhkan perutnya penuh, makan penuh. Adakah ini dia bertindak adil kepada dirinya?
Jika jawapannya tidak, maka sudah tentu untuk tidak terlalu memenuhkan perutnya itu adalah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya, kerana ianya lebih membawa kepada kesihatan untuk badannya. Lebih dia dapat menjaga amanah jasadnya. Ya. Kerana setiap penyakit itu berpunca daripada perut. Apabila perut dipenuhkan, di situ sumber kepada penyakit. Maka apabila Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak makan daging terlalu banyak, selalu orang kata kan sunnah, kambing ni sunnah. Ya, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata dalam Syamil Tirmizi, kamu jangan menyangka Rasulullah itu suka kambing, tiap-tiap hari dia makan kambing. Setiap meal, setiap hidangan dia makan kambing. Tidak. Hatta kalau ada kambing setiap hari pun, Rasulullah hanya pilih satu hari sekali sahaja. Dan kalau hari ini dah makan kambing, esok langsung Rasulullah tak akan makan kambing. Dua meals. Saya dah sebut tadi, Rasulullah makan 2 kali sehari. Kalau hari ini dah makan daging salah satunya daripada meal, esok dua tak ada. Dua Rasulullah tak akan makan kambing. Ini waktu yang ada kalau ada kambing. Yang ada makan. Sebab Rasulullah ni kadang-kadang 2 bulan pun tak ada kambing. Tak ada makan daging. Kadang 2 bulan, 3 bulan berturut-turut rumah tak berasap. Rumah tak berasap maksudnya memang tak ada benda yang nak dimasak. Ya. Tapi kalau waktu yang ada daging, waktu yang ada kelapangan sedikit, tetap Rasulullah itu tidak makan daging setiap hari, kata Sayyidina Aisyah. Walaupun daging ada. Bagi dia akan pilih selang sehari, every 2 days. Ini waktu ada daging. Sayyidina Aisyah kata, Sayyidina Aisyah nak fahamkan, you don't even think that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his favorite is lamb. Lamb. You don't even think that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam take lambs every day. Rather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam take lambs every 2 days. Kalau ada, itu pun sebenarnya jarang. Sayyidina Aisyah kata jarang ada dalam minggu tu, sepanjang tu ada daging, jarang. Biasanya Rasulullah pun memang jarak-jarakkan makan daging ni. Jadi Rasulullah yang suka makan kambing sekalipun, tapi baginda tidak terlalu obses dengan makan kambing, makan daging. Ini menunjukkan kesederhanaan. Kesederhanaan itu sebenarnya itulah sesuatu yang paling sesuai, yang fit. Bayangkan, daging kan dia red meat, dia bukan white meat. Dan kita tahu apakah bahana orang yang terlalu obses dengan red meat, kan? Dia panggil daging merah, maksudnya daging yang berat. Di situ boleh bermacam-macam penyakit, kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara kesederhanaan. Cara makan daging pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan macam mana cara Rasulullah diet. Bagaimana cara diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunjukkan bagaimana baginda berinteraksi dengan dalam makan daging sekalipun. Inilah kesederhanaan, meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Kalau setiap kali daging, apa jadi orang tu? Darah tinggi, jantung dan berbagai-bagai lagi. Kan dah tak bertindak adil kepada diri. Bila tak bertindak adil, tidak adalah keseimbangan. Dihilanglah makna kesederhanaan dalam Islam tu. Ada orang yang begitu hebat cari dunia, sibuk dengan cari dunia, tetapi dengan keluarga dia abaikan habis. Dia tak ambil hirau tentang nak didik anak dia cara agama, didik isteri dia cara agama. Ataupun ada isteri pula yang berempah pula cari dunia, dia abaikan suami dia, abaikan anak-anak dia. Ataupun anak pula, anak yang berhempas pula dengan dunia, tapi dia abaikan mak bapak dia. Ini semua hilang kesederhanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda mengizinkan mencari yang halal, tapi jangan sampai kamu abaikan perkara yang patut kamu tunaikan tanggungjawabnya. Jangan sampai kamu belum-belum bercari dunia dan kamu mengabaikan hak kamu kepada orang lain. Dari sejauh mana keduniaan itu dicari kerana Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya dan untuk membelanjakannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia tidak mengapa. Namun ia perlu kepada kejujuran yang sangat tulus dan murni dalam niat seseorang. Jadi masing-masing tanya niat masing-masing. Saya usaha di atas dunia ni, apa hala tuju saya? Apa maksud saya ni? Kalau dia tak letak hala tuju, nanti kalau dia kaya pun dengan usaha tu, dia susah nak sedekah dengan harta tersebut. Akhirnya
dia tetap sibuk dengan dunia, sibuk dengan golf, sibuk dengan rakan-rakan dia dan sebagainya. Akhirnya tetap terabai hal-hal agama yang patut dia usahakan pada diri dia. Ilmu agama yang patut dia usahakan pada diri dia. Ya. Wallahu alam. Sampai di situ insya-Allah kita habis ya tajuk halangan dunia. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan masuk halangan yang kedua, iaitu makhluk. Makhluk. Makhluk ni dia ada perbincangan yang khusus berkenaan dengannya. Mudah-mudahan Allah SWT memenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada akhirat yang dengannya mengeluarkan cinta dunia daripada jiwa kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mana Al-Wahan tadi? Al-Wahan tidak ada disebut dalam kitab ini. Al-Wahan tidak ada disebut dalam kitab ini. Al-Wahan adalah saya baca daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Tabrani. Boleh nak tengok hadisnya, boleh tengok di dalam kita boleh cek dalam internet ya, cek daripada internet. Yang mana Rasulullah kata akhir zaman, umat akhir zaman nanti akan ditindas oleh orang-orang selain Islam. Sahabat bertanya, adakah kerana kita sedikit, kuantiti orang Islam sedikit? Rasul kata tak, tapi umat akhir zaman ini hati mereka dah banyak melekat dengan cinta dunia. Al-Wahan. Nanti kita boleh tengok dalam Google insya-Allah. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah ya bihamdi, subhanakallah ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.